Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya, Cikgu Muhammad Rizwan. Saya rasa semua orang kenal lah. Seantero Malaysia telah mengenali Cikgu Muhammad Rizwan ni, seorang guru yang aktif dalam inovasi dan sebagainya lah. Baik, Cikgu, hari ini kita berbincang tentang kajian tindakan untuk mata pelajaran bahasa Melayu, khususlah, khusus untuk bahasa Melayu. Saya rasa cikgu lebih arif daripada saya, sebagaimana yang kita ketahui bahawa kajian tindakan ini merupakan satu bentuk inquiry refleksikan diri seorang guru ataupun pendidik dalam situasi sosial itu sendiri. Dan tujuan kajian tindakan diadakan, kalau tak silap saya, ada 3 tujuan utama. Yang pertama sekali, memperbaiki amalan pengajaran, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya ialah memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran. Dan yang ketiga, memperbaiki situasi di mana pengajaran dilakukan. Dan ada beberapa prosedur lah yang telah ditetapkan khususnya oleh KPM bagi guru-guru di Malaysia untuk menjalankan kajian tindakan di sekolah lah. Saya rasa saya serahkan kepada cikgu lah untuk mengupas dan membincangkan secara lanjut macam mana nak membuat kajian tindakan untuk pelantar pelajaran bahasa Melayu ni secara benar lah. Okay, silakan cikgu. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Zuhair daripada USM, juga sahabat saya, orang Kelantan juga ya. Bunyi budu tu ada lagi. Beliau juga, Dr. Zuhair juga asalnya cikgu kan? Cikgu sekolah tu. 15 tahun di sekolah. Jadi kajian tindakan ni biasa bagi kita sebagai seorang guru ya. Jadi apa yang Dr. Zuhair bagi tahu tadi tu betul lah ya. Betul. Kajian tindakan ni adalah untuk kita memperbaiki amalan PDP kita sebagai seorang guru. Okey, saya pun bermula dengan kajian tindakan ni bermula dalam tahun 2 tahun, 3 tahun selepas saya menjadi guru. Okey. Sebenarnya saya tak tahu apa itu kajian tindakan pada asalnya. Walaupun pada tahun 2012 walaupun di peringkat universiti sekalipun. Maksudnya di peringkat universiti tidak didedahkan perkara. Ya, tidak. Sebab saya masa di universiti dulu kita buat tesis biasa, maksudnya kita hanya melibatkan diri dengan format kajian konvensional lah. Jadi walaupun masa tu dah ambil pendidikan, tapi tidak ada satu subjek pun yang mendedahkan tentang kajian tindakan masa di universiti. Jadi kita pun bila masuk sekolah, sebenarnya ada cerita di sebaliknya pasal kajian tindakan ni. Macam mana saya menceburkan diri dalam kajian tindakan ni. Masa saya mula-mula posting dulu, saya terlihatlah beberapa guru yang memberi inspirasi kepada saya. Saya tengok mereka ni macam mana mereka berjaya kan. Macam mana mereka berjaya. Bila mereka keluar TV, bila mereka menjadi penceramah sana sini, orang panggil, jemput sana sini seluruh Malaysia. Saya pun terfikir juga macam mana nak jadi cikgu macam tu kan. Sebab kita pun macam ada orang kata ada rasa nak meningkatkan potensi diri kan. Lepas tu bila kita buat pembacaan, buat kajian, soal-soal temu bual dengan cikgu-cikgu yang memang dah berjaya dalam hidup, mereka memberi pendapat, mereka memberi pandangan guru perlu ada penulisan. Penulisan pertama dalam apa-apa bentuk lah. Kedua, guru perlu ada menghasilkan inovasi. Inovasi. Jadi tahun ketiga saya bermulalah membuat mencipta sesuatu inovasi dan sebagainya, dan membuat kajian tindakan, cari pengalaman, pergi seminar sana sini kan, pergi kelas, pergi bengkel, apa sahaja bengkel kajian tindakan. Ketika itu saya di Sarawak,
saya hadir, saya pergi. Kita nak belajar kan, macam mana nak tulis semua. Dan ketika itu bermulalah saya menghasilkan banyak penulisan dan inovasi lah. Sebab kita berminat dengan inovasi kan, saya pun menghasilkan inovasi. Jadi pengalaman ilmu tu datang melalui pengalaman, doktor. Melalui pengalaman. Jadi bila saya dalam bidang kajian tindakan ni, saya nampak benda ni mampu membawa guru ke arah yang lebih baik. Memang ke arah yang lebih baik. Kita nampak melalui pengiktirafan dan sebagainya, rezeki yang datang daripada pelbagai arah. Dan kalau kita cikgu baru ni, saya cadangkan lah, mana-mana cikgu baru yang rasa nak meningkatkan potensi diri, berjinak-jinaklah dengan kajian tindakan dan juga inovasi. InsyaAllah dia akan beri banyak kelebihan kepada guru tersebut. Baik, cikgu, apa kajian tindakan tu? Baik, saya bagi cikgu untuk kongsi paparan lah tentang slide yang cikgu, mungkin cikgu ada. Okey, baik. Saya share screen ya. Okay. Doktor kena stop yang doktor dulu, baru dia boleh share. Ni yang okey. Ini yang doktor buat tu ya. Okey. Saya tengok sini ya. Jadi bila kita buat kajian tindakan ni, doktor, perkara utama yang kita perlu tahu ialah kajian ini bermula dengan masalah. Masalah. Apa-apa saja kajian kita buat mesti ada masalah. Masalah dalam pengajaran ke ataupun masalah murid ataupun masalah apa? Dia sebenarnya banyak konteks kita boleh tengok. Mula-mulanya kita akan tengok bendanya kita akan nampak pada mulanya, tinjauan awalnya kita akan nampak pada pelajar kita. Sebab apa mereka tidak menguasai, sebab apa mereka tidak mendapat markah yang tinggi, sebab apa mereka tidak menguasai sesuatu topik tersebut kan. Jadi kita akan nampak melalui pelajar kita dulu. Lepas tu daripada situ kita akan kembangkan lah. Kita akan kembangkan sama ada kita refleks pada guru, kita tengok kepada tahap kesukaran dia punya sukatan pelajaran tu, dari segi dia punya orang panggil apa tu, tahap berfikir kan. Dan seterusnya kita tengok persekitaran selain daripada murid itulah. Maksudnya ada 4 benda yang kita kena pandang. Yang pertama ialah guru itu sendiri. Yang kedua ialah murid. Yang ketiga ialah tahap berfikir untuk sesuatu topik itu, sukatan pelajaran. Dan yang keempat ialah kita kena tengok persekitaran ataupun latar belakang murid tersebut sendiri. Jadi yang sebenarnya saya nak tekankan kat sini bila saya pergi ceramah pasal kajian tindakan ni, orang jemput saya kan, apa yang saya tekankan dekat cikgu-cikgu ialah kita sebenarnya tidak boleh menyalahkan murid 100% bila kita ada masalah penguasaan dalam kalangan murid tu. Sebab apa? Murid tu akan menterjemahkan hasil daripada kaedah pengajaran kita sebenarnya. Betul tak? Kaedah pengajaran kita. Kalau kita mengajar dengan cara yang betul, yang bagus, maksudnya hasilnya adalah bagus. Tapi kalau kita mengajar dengan kaedah yang tidak betul, tidak tepat, maksudnya hasilnya yang keluar tidak bagus lah. Tapi jangan salah faham. Bukanlah saya bermaksud kaedah yang cikgu guna selama ni itu salah. Bukanlah kaedah yang cikgu guna selama ni tidak betul. Tetapi ia bergantung kepada murid itu juga.
Maksudnya murid yang berbeza memerlukan kaedah pengajaran yang berbeza. Kita kena faham kat situ. Jadi bila saya cakap macam tu, ada pula cikgu tanya. Habis tu kalau macam tu setiap tahun kena ubah kaedah pengajaran lah. Kan? Kalau saya jawab kat dia, why not? Kan? Kalau cikgu jumpa kaedah pengajaran yang pelbagai, silakan. Tak. Kita kan sebagai seorang guru ni, kita memang dah ada ciri-ciri penyelidik. Kan? Kita buat RPH-nya, kita buat refleksi sebagainya dalam RPH. Memang kita ada ciri-ciri penyelidik, kan? So kalau kita tengok murid kita tahun ni bagus, okey, kita guna kaedah biasa. Kalau murid tahun depan tak bagus, kita ubah. Macam itulah. Jadi sebab tu kalau kita tengok maksud kajian tindakan tu adalah untuk orang kata sesuatu kajian yang dilakukan secara sistematik, kan? Sistematik yang ada prosedur dia lah. Memerlukan guru itu memuhasabah diri, membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang lama untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik, memperbaiki diri, kan? Itu dia punya tujuan. Jadi saya pergi kepada kita punya pemahaman yang lebih detail sikit tentang kajian tindakan ni. Kenapa guru tak nak buat di sekolah? Kenapa? Soalan cepu mas tu. Soalan cepu mas. Bila saya perhatikan guru terlalu histeria, terlalu fobia mendengar perkataan kajian tindakan. Bila saya tanya beberapa orang guru, contohnya yang saya jumpa baru ke apa ke, orang kata, tak maulah kajian-kajian, research tak maulah. Cukuplah masa degree dulu, kan. Dia orang rasa macam susah sangat nak buat, kan. So, sebab tu kita tengok tak ramai orang buat kajian tindakan. Hanya cikgu-cikgu yang ada rasa nak meningkatkan potensi diri tu, dia akan cuba usahalah. So, cikgu lama terutamanya yang dah mengajar 20-30 tahun, kadang-kadang kita tengok mereka lebih selesa dengan kaedah yang biasa yang mereka guna selama bertahun-tahun, dan result pelajar pun macam tu lah, naik turun tanpa apa-apa perubahan yang dibuat. Kalau kita tengok isu pendidikan sekarang ni, kalau pelajarnya ini sensitif sikit, kan, kalau nak kita tengok kalau pelajar dapat markah tinggi dan sebagainya, kita puji diri sendiri, betul tak? Cikgu akan puji diri sendiri. Oh, bagus. Itu maksudnya cikgu tu bagus. Tapi kalau keputusan peperiksaan pelajar tahun tu menurun, kita kata apa? Cikgu biasa kita dengar. Pelajar bermasalah. Tahun ni pelajar. Kita kata pelajar tu bermasalah. Betul tak? Pelajar pula ada tahun-tahun. Tahun ni bermasalah, tahun lepas okey. Maksudnya alasan. Alasan tu mesti ada. Saya sebenarnya satu lagi, saya nak ingatkan kepada yang melihat video ni lah, kalau mestilah dalam kalangan guru, kan. Kita buat kajian tindakan ni sebenarnya kita bukanlah mahukan perubahan yang drastik, doktor. Sebab saya pernah bersembang dengan beberapa orang guru. Dia kata ada seorang sebelum ni yang dia kenal, memang hebat lah. Dia kata guru tu hebat. Ada anugerah peringkat kebangsaan dan sebagainya. Antarabangsa, keluar buku, buat kajian tindakan. 1 tahun tu berpuluh-puluh kajian tindakan dia buat. Tapi muridnya masih juga tidak cemerlang. Bila saya mendengar respon daripada guru tersebut, saya buat kesimpulan apa? Maksudnya masyarakat melihat kita duduk buat kajian tindakan aktif, inovasi dan sebagainya, mereka nak melihat hasil yang terlalu drastik. Adakah kita dengan menghasilkan kajian tindakan kita dapat buat semua pelajar kita tu tak dapat. Kita sebab apa? Kita nak
memperbaiki amalan pengajaran kita. Kalau kita dapat ubah sikit sekalipun, itu dah bagus. Tak perlulah nak tunggu buat kerja tindakan mesti dapat A, tak. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Kita buat kajian tindakan, kita nak perbaiki amalan yang sebelum ni kurang baik kepada yang lebih baik, ya. Perbezaan markah, kalau kita perkenalkan kita punya kaedah dan sebagainya, kalau ada beza naik 3, 4, 5 markah sekalipun, itu dah menyumbang kepada pelajar tu lulus, itu dah baik. Itu dah baik. Kita jangan samakan kajian tindakan ni. Kononnya bila kita buat benda tu, semua pelajar tahun tu akan dapat straight A. Kita tak boleh beranggapan macam tu, kan? Kita cuma nak memberi, orang kata, galakan, memberi bantuan kepada pelajar tersebut. Lagi satu, kalau kita perhatikan kajian tindakan ni, kadang-kadang doktor ada orang salah faham kita kena buat pada satu kelas. Tidak, doktor. Kajian tindakan ni kita hanya fokus kepada pelajar tertentu saja. Kalaulah dalam kelas tu 40 orang, 38 dah okey, resultnya dah bagus, dia punya latihan dia buat dah bagus, tapi 2 orang saja yang tidak menunjukkan respon yang baik, maksudnya kita kaji 2 orang tu sajalah. Oh, macam tu maksudnya untuk satu kelas, bukan untuk satu kelompok yang besar. Tidak. Buat apa kita nak kaji sampai satu kelas kalau 38-nya dah bagus? Kan? 38-nya dah A. Tapi 2 orang ni saja dapat C dalam kelas. Macam mana? Kita fokus pada 2 orang tu sajalah. Jadi, tapi kalaulah satu kelas semuanya tak menguasai topik tu dengan baik, kita buat untuk satu kelas. Kecuali kalau kita buat inovasi, doktor. Inovasi ni kita nak uji keberkesanan benda tu, kan. Kita boleh cuba pada satu kelas. Tak kisahlah dia menguasai atau tidak menguasai. Kalau dia bagus, dia akan lebih bagus. Kalau dia kurang bagus, dia jadi bagus. Betul tak? Jadi bahkan kalau pelajar kita seorang pun, kita buat atas seorang saja yang tidak menguasai itu. Jadi banyak kena faham pasal kajian tindakan. Kalau kita just ikut tanpa bacaan dan sebagainya, kita memang tak faham lah. Kadang-kadang manusia ni cikgu ni dia rasa susah nak buat sebab dia rasa benda ni terlalu kompleks, kan, macam kajian tesis dan sebagainya. Sebenarnya tidak, lebih senang. Sebab apa? Kajian tindakan, kalau nak tahu special dia tidak mempunyai format yang tetap. Jadi yang disediakan oleh KPM dalam buku panduan kajian tindakan tu hanya cadangan sajalah. Ya, itu cadangan. Sebab tu kalau kita tengok buku berbeza, pendekatannya berbeza, formatnya berbeza, betul tak? Formatnya berbeza. Cumanya apa yang menjadi perkara utama yang kita kena follow, kena ikut ialah dia punya proses kajian. Okey, kalau kita tengok dekat sini, doktor buat ni, kan, doktor tunjuk ni, yang pertama mereflek, merancang, bertindak dan memerhati ni, asalnya daripada lingkaran Gegelung Kemis dan McTaggart 1988 tu, kan. Okey, kalau kita tengok dia punya gegelung tu, dia bentuk 8 tu. Ada 2 gegelung. 2 gegelung. Yang bermula dengan refleksi, lepas tu merancang, lepas tu bertindak, lepas tu memerhati, lepas tu mereflect balik. Tapi kita kena faham, doktor. Ada orang cakap dia bermula dengan refleksi, kan.
Tapi sebenarnya dia bukan bermula dengan refleksi. Dia bermula dengan pemerhatian. Perasan tak nombor 4 tu pemerhatian tak? Ya, betul. Nah, tapi sebenarnya refleksi itu datang daripada pemerhatian. Jadi macam mana kita nak buat refleksi? Kita memerhati dulu dalam kelas. Kita tengok keputusan pelajar, kita tengok penguasaan dia dan sebagainya. Kita tengok buku latihan dia, kita tengok markah ujian dia, kita tengok komunikasi dia dalam kelas dan sebagainya, feedback dia dengan guru. Kita perhati dulu. Jadi lepas tu baru kita buat refleksi, dan bila kita dah buat refleksi, kita merancang. Bila kita merancang, kita bertindak, dan lepas tu kita buat pemerhatian semula. Bila kita buat pemerhatian semula, kita kumpul balik data tentang selepas kaedah kita bertindak tu, kaedah yang kita perkenalkan tu, itu kalau bertindak, nanti saya tunjuk lagi. Dan bila kita dah kumpul data semua, dan selepas kaedah dijalankan, kita buat refleksi semula, kan? Ni gegelong dia. Gegelong ni sebenarnya berasal daripada yang Chemist dan McTaggart tu lah. Jadi kalau kita tengok semua ni nampak macam senang, kan? Sebenarnya kalau guru tengok benda ni, dia nak ikut 4 ni pun dah okey sebenarnya, doktor. Kalau dia nak buat kajian tindakan dalam kelas. Sebenarnya yang menjadi kekangannya ialah bila kita nak masuk pertandingan atau seminar dan sebagainya. Kita kena follow dia punya format yang disediakan. Itu sahaja sebenarnya, kan? Tapi kalau cikgu tu dia nak buat macam, dia nak tulis tangan kajian dia tu. Dia nak simpan sendiri. Dia boleh follow 4 ni je, cukup dah. Tapi macam mana pun kita kena ada sistem lah. Kita kena ada sistem kalau kita nak tunjuk pada nazir ke atau PPD yang dah tak observe guru tu, kan. Takkan kita nak bagi yang macam ni, kan. Maksudnya untuk di sekolah peringkat dalaman ni tak perlu terlalu orang kata terikat lah dengan format. Yes, tak terlalu terikat, tak terlalu rasmi, jangan terlalu ketat lah dia punya. Sebab tu kadang-kadang kenapa orang tak nak buat, sebab dia fikir dia kena follow semua tu. Penting jadi susah. Boleh buat. Penting buat. Dia boleh buat. Jadi kita tengok dia punya ni lah, ya. Format KT ni. Ada nampak, Ini format yang dicadangkan oleh KPM, EPRD, ya. Pusat penyelidikan tu. Bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM, format ni. Sebenarnya ramai yang tak tahu kewujudan manual ni. Sebenarnya benda ni boleh di-download daripada laman web bahagian perancangan dan penyelidikan dasar ni, dasar pendidikan. Yang dalam buku panduan kajian tindakan tu ke ataupun yang terbaru? Yang terbaru maksudnya macam mana? Format ni ada dalam buku panduan yang baru ataupun buku panduan yang lama? Yang saya ambil yang tahun 2008 lah. Betul lah. Yang tahun 2008. Saya rasa dia orang tak ada keluarkan lagi yang terbaru kot, ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok format dia ni, kebanyakannya sama je lah. Yang digunakan untuk pertandingan-pertandingan seminar kajian tindakan kalau yang KPM anjurkan. Contohnya JPN ke PPD ke dan sebagainya, mereka memang ambil yang inilah. Kalau kita tengok. Cuma nak faham satu-satu apa dia punya kandungan tu, kita kena details lagi lah. Jadi kita akan lihat satu persatu sekejap lagi. Tapi saya hurai secara sepintas lalu saja. Sebelum kita pergi, ada doktor nak tanya apa-apa tak? Okey. Biasanya kalau kajian tindakan ni, dia akan hadir dengan produk inovasi. Betul? Ataupun tak perlu ada produk inovasi? Ada orang tanya saya soalan macam ni. Memang akan ada soalan ni kalau kita pergi ke mana-mana. Okey. Dia sebenarnya macam ni, ya. Format kajian tindakan ni kita tengok dah ringan, kan.
Tapi format inovasi lagi ringan. Dia tidak terlalu ketat juga. Cuma saya nak tekankan pada kajian tindakan ni dulu. Doktor tanya tadi, adakah kajian tindakan ni perlu ada inovasi kan? Ya, betul. Produk dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Jawapan dia tidak. Sebab apa? Melalui kajian tindakan, ada cikgu yang buat, ada yang guna kaedah-kaedah yang orang dah sediakan terlebih dahulu sebagainya. Dan juga ada sesengahnya tidak memerlukan teknik yang kita tengok yang inovasi dan sebagainya. Sebab apa? Kita akan jumpa banyak kalau kita baca kajian tindakan, ada sesengah guru yang buat kajian menguasai, meningkatkan penguasaan kosakata melalui bacaan satu hari satu artikel. Pernah dengar kan? Jadi benda tu bukanlah inovasi, benda tu bukan produk, benda tu bukan satu teknik yang baru kan. Sedangkan benda tu dah lama ada kan. Tapi dia nak uji pada pelajar dia. Sebab apa? Murid dia tak menguasai kosakata yang luas. Suruh baca kamus pun tak baca, suruh baca buku pun tak baca. Jadi mereka cikgu ni buat apa? Satu hari satu artikel budak kena sediakan, cari surat khabar dan sebagainya. Tampal dalam buku kan. Jadi setiap hari pelajar kena cari satu artikel dalam surat khabar, tampal dalam buku. Jadi dalam masa beberapa bulan, cikgu ni nak tengok adakah karangan yang ditulis oleh pelajar selepas kaedah yang kajian ini dilaksanakan ada perubahan atau tidak. Dia akan maksudnya dia akan buat kajian tu, dia tengoklah maksudnya kaedah dia berkesan atau tidak lah. Kajian yang dilakukan tu lah. Jadi tak perlu mesti ada inovasi ke, mesti ada produk sendiri dan sebagainya. Modul ke, tak perlu. Dari sekecil-sekecil perkara nak kaji semua boleh. Tak kisah. Bahkan kalau ada pelajar nak buat kajian tindakan menggunakan kaedah saya, Pisatum, kan? Menguasai peribahasa menggunakan kaedah Pisatum kan. Jadi yang dah sedia ada. Yang dia bahan dah sedia ada. Dia nak cuba benda tu pada murid dia di sekolah dia menggunakan kaedah saya buat, boleh, tak ada masalah. Jadi dia buat saja. Ikut format yang ditetapkan. Dan satu lagi, kalau kita perhatikan, apa saya nak cakap tadi, saya lupa. Satu lagi, kalau kita tengok kajian tindakan di IPG sedikit berbeza. Lebih di IPG dia punya kajian tindakan lebih details, ya, lebih details. Sangat banyak item. Kalau kita tengok yang saya paparkan ni adalah sampai 6.0 kan. Di IPG banyak sampai berbelas-belas. Jadi itu adalah format yang mereka guna untuk projek pelajar. Tak perlu ikutlah yang tu. Kita ikut yang ini sajalah. Kalau cikgu di sekolah, kita ikut yang ini.